الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في حلب. اللهم اشدد وطأتك على بشار الأسد وجنوده. اللهم اشدد وطأتك على بشار الأسد وجنوده. اللهم اشدد وطأتك على بشار الأسد وجنوده. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي يمن وفي عراق وفي مصر وفي تركيا وفي ميانمار وفي أفغانستان وفي إندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل الزمان. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. رحم المولى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz boleh dengar suara saya, gambar suara dengan jelas? Alhamdulillah. Ustaz bercuti ke Ustaz? Pakai ginilah sejuk-sejuk sikit. Allah Akbar. Alhamdulillah. Petang ni Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz nak minta masa seminit dua raikan sahabat-sahabat online kita. Alhamdulillah kerana terus bersama kita dalam live yang dianjurkan oleh City Travel Sdn Bhd. Alhamdulillah kita terus jalan majlis ilmu kita. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sahabat-sahabat yang dah online sekarang, tolong tekan butang share sekarang. Siapa yang dah tekan butang share, dah ambil link ni, kongsi dalam grup-grup sahabat-sahabat, taman perumahan adik-beradik. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita menjadi ejen majlis ilmu. Jadi kita dapat pahala hadir majlis ilmu, kita dapat pahala menyebarkan majlis ilmu. Terima kasih kepada ni orang Nagori ni, Kak Mar, tolong share. Kak Asia Asikin tolong share. Alhamdulillah kita kongsi-kongsi pahala insya-Allah. Jadi tajuk kita pada tengah hari ni, kita buat kelainan sikit. Biasa kita pukul 9.30 pagi. Hari ni kita pukul berapa ni? Pukul 3.30 petang. Dan tajuk kita Ibadur Rahman. Masya Allah, Masya Allah. Moga-moga kita ini dapat merealisasikan sifat-sifat Ibadur Rahman yang bakal dikongsi oleh Al-Fadhil Tuku Pasir Gudang kita sekejap lagi. Jadi saya persilakan Al-Fadhil Tuku Pasir Gudang untuk mulakan bicara kita dengan tajuk Ibadur Rahman. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Yang dimuliakan sahibul fadilah Tuan Said Nur Hisham bin Tuan Padang dan juga City Travel Sdn Bhd yang menyediakan pentas dakwah online kita pada petang yang penuh mulia ini, serta sidang penonton muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqamah dengan kebaikan, istiqamah dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan ia ini menjadi saksi, menjadi bukti, menjadi pemberat timbangan amalan kita di hari akhirat kelak insya-Allah taala. Amin. Jadi pada petang ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang satu anugerah Allah, satu kita namakan sebagai darjat yang mulia yang Allah berikan, yang lebih mulia daripada mana darjat kebesaran yang diberikan oleh mana-mana pemerintah di atas dunia ini, yang sifatnya ataupun darjat kebesaran ini merupakan anugerah langsung daripada Allah, bukannya daripada makhluk. Anugerah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih manusia ini sehingga disandarkan kepada dirinya, dinamakan sebagai Ibadur Rahman. Kalau kita biasa dengar gelaran Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk dan lain-lain gelaran, yang gelaran ini tidak dinisbahkan pada apa-apa, cuma dinisbahkan pada pemberinya, itu di kalangan para salatin, para pemerintah, para sultan. Tapi anugerah yang kita nak cari pada petang ini adalah anugerah yang Allah bagi dan nisbah kepada diri Allah Ta'ala. Ini merupakan syarafun azim, satu darjat yang paling mulia, kerana Allah menamakan mereka sebagai Ibadu Ar-Rahman, iaitu hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Kenapa disebut sebagai Ibadur Rahman? Untuk menunjukkan segala watak-watak baik yang ada pada mereka, untuk menunjukkan segala watak-watak yang ikhlas yang ada pada mereka, dan untuk menunjukkan watak-watak yang paling cemerlang dalam mana-mana watak manusia. Dan watak yang kita bicarakan, sifat yang kita akan bicarakan nanti ialah sifat-sifat manusia cemerlang yang berjaya di dunia dan berjaya di hari akhirat kelak.
Dan nisbah ibadur rahman juga untuk menunjukkan bahawa kelompok dan golongan ini pilihan Allah. Pilihan Allah Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala yang memilihnya, maka ini satu kemuliaan supaya kita berdoa. Sebagaimana Ukashah bin Mihsan, bila mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang kelompok yang mulia, maka Ukashah bangun dengan pantas, dia berkata, Ya Rasulullah, ud'uni an aku, ud'uni, jadi doakan kepadaku supaya aku menjadi sebahagian daripada mereka. Ud'uni an yaj'alallahu, doakan pada Allah supaya jadikan aku di kalangan mereka. Lalu Rasulullah mendoakan. Yang sama juga kita pada petang ini, bila kita baca tentang ibadur rahman, kita nak doa pada Allah. Moga-moga kita salah seorang daripada ibadur rahman yang Allah Ta'ala pilih. Baik, bila kita bicarakan tentang ibadur rahman, maka pasti semua orang akan melihat kepada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan yang merupakan surah yang ke-25 yang berada pada juzuk yang ke-19 dalam Al-Quran, ya, pada ayat yang ke-63 sampai ayat 76. Surah Furqan ni ada ayat 77. Tapi yang membicarakan sifat ibadur rahman ini bermula ayat 63 sehingga ayat 76, iaitu ada 14 ayat. 14 ayat yang dibicarakan yang mengandungi 13 sifat utama. Sebenarnya kalau kita tadabbur, sifatnya banyak. Tetapi kita melihat apa yang disebut oleh pakar mufassir yang terkenal, almarhum Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, dalam tafsir Munir beliau, bila beliau menyebut tentang 11 sifat yang ada pada 14 ayat ini sebagai untuk menjadi ibadur rahman. Bagi mendapat keberkatan, maka kita nak bacakan apa yang Allah Ta'ala firmankan tentang ibadur rahman. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yaqlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Yang memberi maksud, kata Allah, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadat kepada Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam daripada kami. Kerana sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba Tuhan yang Maha Pemurah, orang-orang yang apabila menafkahkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kedekut di antara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina. Barang siapa melakukan itu semua, nescaya ia mendapat hukuman yang berat. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman
serta membuat kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa bertaubat dan membuat kebaikan, sesungguhnya dia bertaubat pada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu apabila mereka bertemu dengan orang yang membuat perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi dalam syurga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Baik, ini dia mihwar ataupun kerangka perbahasan kita atau perbincangan kita pada petang ini. 14 ayat yang menceritakan tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pemurah. Maka bila Allah beri anugerah ini, maka kita nak tengok sifat ini untuk kita berusaha memiliki sifat ini. Untuk kita berusaha melakukannya, walaupun mungkin kita tak boleh buat kerap kali, tapi kita sebahagiannya kita mungkin boleh melakukan sekali dua, supaya kita termasuk juga dalam kelompok yang pernah Allah sebut sifat mereka ini. Baik, kita lihat bila saya ambil, sebab bila kita buka tafsir Tuan Syed ataupun mana-mana kupasan ayat ini, sifat yang ada pada ibadur rahman ini ada yang disebut dengan begitu banyak. Ada yang difokuskan kepada yang intipati, yang secara umum. Dan ada yang menggariskannya atau menyebutnya 11 sifat dengan gabungan atau dengan kita katakan penjelasan yang ringkas. Saya nak pilih apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili sebagai satu gambaran terhadap sifat ini. Jadi yang pertama kata Ustaz. Ya. Ustaz, minta maaf nyapuk sekejap. Sebelum Ustaz masuk ke situ, sebelum Ustaz masuk kepada sifat-sifat yang disebut oleh almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, supaya sahabat-sahabat kita bersama dengan penerangan Al-Fadhil Tuku Pasir Gudang, siapa yang ada Al-Quran boleh buka Al-Quran sekarang. Surah Al-Furqan ayat 63. Siapa yang ada Al-Quran, sama ada Quran di tangan, saya ada Quran tangan saya sekarang, ataupun yang ada di telefon, buka surah Al-Furqan ayat 63 hingga 76. Yang surah tak ada 365. muka surat 365, masya-Allah. Hingga 66 kita dua. Masya-Allah. Siap muka surat. Siap Senang muka saya. surat bahaya. Muka surat 365, 366. Jadi saya minta sahabat-sahabat yang ada Al-Quran cari surah Al-Furqan sekarang. Ayat 63 sehingga ayat 76. Yang ada. Okey. Yang dan tolong tulis macam ni, macam Amirul Hisham buat ni. Surah Al-Furqan ayat 63, 76, tulis banyak-banyak di ruangan komen. Tag friend-friend kita. Tag friend-friend kita sekarang. Surah Al-Furqan ayat 63, kita tag friend-friend kita. Kemudian yang ada Quran, kita buka Quran. Yang boleh tolong share ayat Quran di ruangan komen, sharekan ayat Quran ini. Supaya kita dapat follow apa yang diterangkan oleh Tok Pasir Gudang. Allahu Akbar. Ustaz Mak kecil pun ada, Ustaz. Allah, Ustaz baru balik ziarah baru ni. Ustaz Mak kecil kata buka dah. Okey, bagus. Masya-Allah, masya-Allah. Okay, yang on the way dalam kereta tak apa, boleh dengar aje. Jadi minta maaf Ustaz, saya nyapuk sikit tadi. Jadi saya persilakan balik Ustaz untuk mulakan daripada permulaan awal tadi, penjelasan Wahbah Zuhaili. Pada ayat yang ke-63, ketika mana Allah membahaskan sifat yang merupakan sifat ibadur rahman, pada ayat 63 saja kita dapati ada dua sifat yang Allah Ta'ala sebut. Ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, satu sifat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dua sifat. Baik, sifat pertama ialah bila kita lihat Allah Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Allah yang pemurah itu, yang bila mana mereka berjalan di atas muka bumi ini, mereka berjalan dengan rendah hati, rendah diri,
ataupun kita sebut sifat tawaduk. Maksud berjalan atas muka bumi ialah hidup di atas muka bumi. Bukan maksud tengah berjalan baru tawaduk. Kalau duduk rumah tak tawaduk, jumpa orang tak tawaduk. Sebab Allah sebut kalau berjalan, aku tak berjalan. Kata yamshun, yang ni orang yang hidup atas muka bumi ini. Yang hidup di atas muka bumi ini, yang bermuamalah dengan manusia, sifat mereka tawaduk. Mereka tak berjalan dengan sombong. Baik, kenapa Allah sebut perkataan berjalan? Kerana orang sombong dapat kelihatan pada cara dia berjalan. Allah. Dan orang tawaduk juga dapat dilihat pada cara dia berjalan. Ya. Sebab itu waktu Rasulullah melihat Abu Dujanah berjalan, Nabi kata, ini ialah perjalanan ahli syurga. Innaha lamishyatu ahli nar. Ini cara berjalan ahli neraka. Ketika mana dalam peperangan Uhud. Melainkan dia dalam peperangan, maka dibenarkan. Nah, kalau dalam perang tak apa sebab nak tunjuk pada musuh. Dan bila Rasulullah SAW, bila sebenarnya Tuan Syed, cara kita berjalan ni sudah mempengaruhi sifat dan watak kita. Wa imma kita berjalan cepat, wa imma kita berjalan lambat, wa imma kita berjalan buka dada, angkat kepala dan sebagainya. Bagi orang tertentu dia akan nampak watak orang ni. Kalau orang tu berjalan jenis heret kaki, okey, dia mungkin malas sikit, jenis kurang sikit. Kalau orang tu berjalan dia angkat kaki dia separuh, maka orang ni boleh berunding. Kalau orang tu hentak kuat, orang ni nampak tanda. Tapi bukanlah kita kata semestinya 100%. Tapi orang tawaduk, kita tak akan tahu tawaduk secara hakikatnya. Melainkan melalui tanda-tanda dahulu. Tengok tanda, kadang-kadang kita dengar nama, kita tahu orang ni baik, nama. Bila Rasulullah SAW dengar nama Suhail yang akan menjadi wakil musyrik Mekah berunding, Nabi kata dah baik, dah okey. Sebab nama dah bagus. Suhail, artinya mudah. Daripada perkataan sahlun, Suhailun, mudah. Bila kita dengar nama dah, okey, ni senang. Maka bila Allah Ta'ala menyebut yang berjalan atas muka bumi, yang bermaksud yang hidup. Tapi disebut itlak pada berjalan kerana di situ dilihat tanda-tanda ni, mukaddimah kepada tanda tadi. Kan itu Rasulullah SAW bila baginda masuk Mekah, waktu kemenangan, Allah perintahkan Rasulullah menundukkan pandangan. Menundukkan kita pandangan, bukanlah pejam mata, merendahkan diri sambil bertasbih dan istighfar. Astaghfirullah, subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam surah, kita katakan dalam surah An-Nasr, itu iza ja'a nasrullahi wal fath. Rasulullah masuk dalam keadaan tunduk dan istighfar dan tasbih. Itu tawaduk. Dan waktu Umar Al-Khattab dia masuk ke Baitul Maqdis, dia menundukkan kepalanya. Dia naik, dia berada di bawah, dia tundukkan kepalanya. Manakala Aslam yang berada atas unta juga tundukkan kepalanya. Mereka merendah diri. Dan orang Islam begitu dalam apapun situasi, bila mereka mendapat kemuliaan, mereka merendah diri. Maka ini sifat pertama yang disebut oleh Wahab Az-Zuhaili dengan perkataan at-tawadhu'u wa ta'atu lillahi ta'ala. Tawadhu' dan mentaati Allah Ta'ala. Supaya kita faham tawadhu' itu ialah perintah Allah. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu'. Allah mewahyukan kepadaku supaya kamu semua merendah diri. Maka ia bila perintah, ia adalah ibadat. Maka dia adalah ta'at. Maka siapa pun merendah diri, Allah Ta'ala akan angkat dia. Ini sifat ibadur rahman yang pertama, merendah diri. Walaupun mungkin kita kena bicarakan sifat tawaduk ini secara spesifik. Supaya tak ada yang salah faham makna tawaduk. Okay, pada pertemuan akan datang kita bicara tentang tawaduk. Supaya tawaduk itu diletakkan pada tempat yang sebenar. Tawaduk itu dihuraikan ataupun kita perlu tahu watak sebenar bila disebut tawaduk. Atau satu lagi yang sebenarnya bukan tawaduk tapi lebih pada menghina diri. Baik, yang kedua, bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama, ayat 63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan bila mana orang-orang jahil berbicara dengan mereka. Baik, bila disebut perkataan jahilun. Jahil ini pertama orang yang tak tahu dosa pahala. Yang kedua, orang yang tak tahu akibat perkataan dan perbuatan mereka. Pertama, tak ambil kira bila bercakap, Tuan Syed, dia tak kira pahala dosa. Dia cakap je. Dia nak laknat orang, dia laknat orang. Dia nak maki orang, dia maki orang. Tak kira atas apa pun. Walau kita tahu, kita tak semudah melaknat orang. Apatah lagi kadang-kadang berbeza pandangan, pendapat, dia dah nak laknat, nak doa biar mati, biar sekian-sekian, biar muta batuk. Maka ini orang jahil terhadap hakikat percakapan. Orang jahil ini,
Dia tak tahu tentang dosa pahala, dia tak tahu tentang akibat percakapannya, dan dia tak tahu tentang hukum hakamnya. Hukum hakam percakapan itu sendiri dia kadang nak laknat. Dia nak kata apa kata, dia lupa laknat tu kalimah besar. Kalau sekiranya kerana berbeza pandangan fiqah, dapat lalu dia kata, saya moga Allah melaknat dia, maka ini perkataan yang dia sendiri akan tanggung akibat. Dia sebut dalam hadis, bila seorang melaknat, maka laknat itu akan berpusing-pusing lalu naik ke langit, langit menutup pintunya, maka dia nak turun ke bumi, bumi menutup pintunya, maka dia berlega-lega dan pergi kepada orang yang dilaknat kalau ia tidak layak kembali kepada Tuhannya. Maka hati-hati dengan perkataan. Baik, ini jahilun. Wa idza khatabahumul jahilun. Bila orang jahil bercakap. Perkataan khataba maknanya secara berdepan dia cakap. Khataba dengan maksud menghina, merendahkan orang ni. Qalu salama. Mereka berkata salama. Apa maksud salama? Yang pertama diam. Itu salama. Ya. Tak cakap apa. Yang kedua ialah bercakap dengan percakapan yang baik. Wa imma dia tolak tuduhan tadi, tak, saya tak. Kalau dia kata awak ni bodoh, awak ni buta, awak ni sekian, tak, saya tak buta, saya tak bodoh. Sebagaimana para nabi waktu mereka dikatakan bodoh sekian-sekian, lalu Nabi menyata, laisa bi safahatun, bukanlah aku orang yang bodoh, walakinni, tapi aku ini ialah inni lakum nasihun amin, pemberi nasihat yang amanah. Waktu mereka berkata kepada Nabi Hud AS sebagai bodoh. Satu kisah tuan saya, ketika Umar bin Abdul Aziz, dia periksa kedudukan rakyatnya. Lalu dia berjalan masjid nak cek, lalu dia tersepak kaki. Lalu orang ni kata, buta ke? Ketika itu Umar bin Abdul Aziz ialah seorang khalifah. Dan dia ada penemang dia. Lalu penemang ni marah kerana perkataan tu kasar. Dia katakan pada Umar bin Abdul Aziz, buta ke? Umar bin Abdul Aziz cuma kata, aku tak buta. Itu salam, aku tak buta. Dia tak kata, kenal tak aku siapa? Tak. Itu bukan cara bercakap dengan orang jahil. Dia jawab je, aku tak buta. Dia Amirul Mukminin. Lalu kata pembantunya, ya Amirul Mukminin, dia mengata pada kamu. Kata Umar bin Abdul Aziz, tak. Dia cuma tanya aku buta ke? Aku kata aku tak buta. Ini perkataan salam. Yang ketiga, makna salaman ialah mendoakan. Diceritakan ada seorang ulama, bila orang kata buruk-buruk pada dia, dia kata apa? Kalau sekiranya apa yang kamu kata itu betul, aku beristighfar kepada Allah. Tetapi kalau apa yang kamu kata itu salah, moga Allah mengampuni aku dan mengampuni kamu. Ya Allah. Ini perkataan dipanggil kalamut tayyib ataupun perkataan salama. Salama yang rendah sekali tuan Syed dia. Sebab tu kita hari ni dalam Facebook, setiap orang komen ada buruk-buruk. Kadang-kadang orang komen ni tak tahu apa-apa cerita, asal nak komen. Dia mungkin tengok gambar-gambar lain, dia pun komen lah dalam mana-mana tempat peluang dia ada. Dia komen, memang kita abaikan komen ni. Maka itu perkataan salam. Biarlah dia nak komen buruk, kita just abaikan. Supaya dia tahu kita tak pernah peduli perkataan ini. Atau kita menjawabnya. Kita jawabnya. Umpama orang kata, nampak sangat awak ni, duit ni habis ke benda-benda ni, patutnya derma pada fakir miskin. Cik makan sedap-sedap je, contoh. Kita jawab, saya dah derma fakir miskin. Dan ini sebab rezeki saya nak makan. Jawab dengan baik. Macam kita lihat bagaimana Sahibul Fadilah Dr. Zulkifli Al-Bakri, dalam komen-komen dia sentiasa menyebut dengan jawapan yang baik. Dan dia mendoakan. Maka ini satu kata makna salaman. Sama ada saya ignorekan komen tu, atau saya doakan yang baik-baik, atau saya jawab benda tadi. Maka ini perkataan salam. Maka kita pilih mengikut kesesuaian orangnya, kesesuaian waktu dan kesesuaian keadaan kita. Ada waktu perkataan salaman adalah kita jawab. Ada waktu kita diam. Kata Imam Syafi'i, fa inna khaira ijabatihi sukutu. Sebaik-baik bercakap dengan orang bodoh ini ialah diam. Iza kallamaka as-safih, bila orang bodoh bercakap dengan kamu, kata Imam Syafi'i, fa khairu ijabatihi as-sukutu. Sebaik-baik cara jawab diam atau jangan peduli. Diam lain, jangan peduli lain. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, a'rid anil jahilis safih fa kullu ma qala fa huwa fi ma darra bahr al-furat yawman in khada ba'dul kilabi fi. Pedulikan apa yang orang bodoh tu bercakap. Sebab mereka cuma bercakap ikut mulut mereka. Dia bukan ikut dosa pahala. Dia bukan ikut ilmu, ikut mulut.
Kalau hari ni ikut tangan dia lah, ikut tangan dia. Asal dia boleh menaik, dia tarik. Dia nak tarik apa, dia tarik lah. Habis binatang dalam zoo ke, habis segala laknat dia nak tulis, dia tulis. Dia tak kira lah siapa depan dia ni. Ulama' ke orang soleh. Kerana kita tuan-tuan ada penyakit tuan saya. Kita anggap ulama' hanyalah orang yang sependapat dengan kita, itu ulama'. Bila ada orang lain tak sependapat, ni kita pun tuduh orang ni begini. Kita lupa bahawa daging ulama' tu beracun. Wa'lam anna luhumal ulama' masmumatun. Ketahuilah daging ulama' tu beracun. Al-Imam Ibn Asakir yang kata begini, dia bukan merujuk kepada ulama' mazhab Syafi'i. Semua ulama' Islam. Sebab tu bila berbeza pandangan dan yang menyebut perbezaan ni ulama' juga, kita jangan menghina dia. Setiap ulama' ini dia ada kemuliaan di sisi Allah. Jangan cakap lebih sangat. Tapi saya bimbang dan fenomena ini mereka cuma menganggap ulama' yang sependapat dengan mereka, yang mereka cuma berguru, itu ulama'. Yang mereka tak berguru, mereka tak akui keilmuan, kealiman dan sebagainya, bukan kemuliaan di sisi Allah, maka ini ta'assub yang melampau. Sebab istilah ulama' Nabi tak pernah sebut ulama' itu ialah ulama' Syafi'i, ulama' Maliki, ulama' Hanbali, ulama' sekian-sekian. Semua para ulama' orang alim. Maka kita hormati. Kalau kita tidak mahu menerima pendapat dan pandangan, itu perkara biasa. Itu bukan benda luar biasa. Tapi yang maki itu luar biasa sikit. Boleh je tolak, tak ada masalah. Saya pegang pada mazhab Syafi'i sebagai contoh. Dalam masalah kunut, dalam masalah zikir dan sebagainya, maka tak ada masalah. Tapi kita jangan memperbodohkan pandangan ulama' lain. Maka ini menunjukkan bahawa kita bercakap perkataan-perkataan buruk. Dan ini kita termasuk kalangan orang jahil. Bagaimana kata Imam Syafi'i, jangan peduli apa yang orang jahil kata, sebab apa yang dia cakap cuma mulut belaka dan tiada tercemar lautan Furat kalau sekiranya beberapa ekor anjing mandi di dalamnya. Artinya, sebab itu kita ada satu sifir tuan saya. Ia menarik. Bila saya baca kisah Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak kata macam ni. Kami kalau orang tu terkenal dengan baiknya, kami tak akan sebut kekurangannya. Dan kalau orang tu terkenal jahatnya, kami tak akan sebut kebaikannya. Masya-Allah. Apa maksud signifikan kalimah ini? Kami kalau tahu orang tu baik, kami tak akan sebut kekurangannya. Bila baiknya banyak. Kerana maslahat yang banyak. Dan kami kalau sekiranya kenal orang jahat, kami tak akan sebut kebaikannya. Kenapa bimbang? Nanti orang kata tak apa jadi jahat asal kita boleh buat baik sikit. Jadi jahat teruk-teruk, lepas tu pergilah masjid malam Jumaat sekali-sekala. Orang kata bagus dia baik. Sekali-sekala pakailah kopiah biar nampak baik. Hari lain semuanya jahanam. Jadi bila kita puji macam ni tuan saya, orang akan rasa kehidupan cara tu betul. Dan ini yang berlaku pada mutaakhirin akhir zaman. Akhir zaman ni tuan saya, orang-orang hebat yang buat baik tak disebut, dia cari salah dia. Maka dia aibkan. Manakala orang-orang yang terkenal fasik cara hidup mereka, bila sekali je buat baik, maka dia sebut-sebut kebaikan. Sekali dia dikorban kat sini, sekali je dia sedekah, maka dia sebut bagus dia gini-gini. Inilah dia bidadari syurga, inilah dia putera syurga, inilah terus syurga terus, kita syurga. Tapi bila orang baik ini, tengok penunggang agama, terus kawan ni buat baik adalah silap. Terus dibagi label yang paling buruk. Yang orang yang terkenal dengan cara hidup, taklah biasa je. Tapi bila satu buat baik tu, dia disebut sebagai, kalau perempuan bidadari syurga. Ya, kalau lelaki maka dia sebut sebagai penghuni syurga. Syurga buatmu wahai sahabat. Ini bukan cara para ulama bicarakan. Kita diajar macam Nabi kata, aqilu zawil hayat afaratihim. Orang-orang baik kalau dibuat salah lupakan. Kerana kebaikannya lebih banyak. Kesilapannya menandakan dia manusia. Dia memang adalah kesilapan. Tapi ada orang kita, dah baik ni, yang silap tu dia nak besar sungguh-sungguh. Akhirnya tuan saya, kita tak akan ada contoh orang baik. Bila tak ada contoh orang baik, orang akan hidup dengan cara yang tidak baik. Baik, bila kita nak mentionkan atau nak jelaskan, bila Abdullah bin Mubarak kata, orang yang kami kenal jahat, kami tak sebut kebaikannya, supaya orang jangan hidup cara jahat macam tu, dengan berkata cukup, kami akan buat baik juga sikit. Kami pergi haji. Yang lain semua jahat, tapi kami pergi haji juga. Kami buat jahat, kami juga pergi umrah. Walau orang jahat ni pun dia tak bangga kebaikannya. Dia cuma menutupinya. Walau orang baik ini, dia pun tak bangga kejahatan dia. Dia tahu itu kesilapan dia. Dan dia dengan mudah akan memperbaikinya. Maka itu beza. Maka ini yang kita sebut perkataan jahil. Ustaz sebut tentang aqilu zawil hayat.
Atharatihim. Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit sebab takut nanti orang faham kalau orang baik buat salah biar je. Takut orang silap faham. Bila kita sebut perkataan aqilu dhawi hayat atharatihim, pada kesalahan yang tidak melibatkan hudud, tidak melibatkan qisas. Adapun yang melibatkan hukuman seperti ta'zir dan sebagainya yang terpulang pada pemerintah. Tuan Syed, kalau kita pernah pergi mahkamah ataupun mendengar perbicaraan mahkamah akan diberitahu pesalah ini orang kena tuduh OKT tidak ada rekod jenayah. Ini kesalahan pertama. Bukan kebiasaan dia. Maka hakim akan mengambil kira untuk diringankan hukuman. Masya Allah. Atau mungkin dimaafkan. Awak pernah tak ada rekod pukul-pukul orang? Tak pernah, kali ni je. Sebab bila keadaan saya diprovokasi, saya jadi memukul. Maka orang ni tak ada rekod jahat, maka hakim sendiri, imam dia akan ringankan atau dia lepaskan. Jadi kalau ada orang baik, kadang-kadang tersepaklah dia buat keburukan jahat. Kita pun tengok kadang-kadang dia pun marah juga tengah jalan raya. Maki jugalah dia. Tapi mungkin dalam stres dia tertentu. Bukan kebiasaan dia. Maka jangan pula kita videokan, viralkan dia. Yeah. Ini salah. Ini orang yang tatabu' aurat dipanggil. Orang yang tatabu' aurah, yakni orang yang cari kesilapan orang lain, Allah akan aibkan dia juga. Allah. Sebab bukan kebiasaannya buat salah. Ini maksud aqil dhawi hayat. Dan ini juga kita boleh bincangkan tajuk. Bentuk apa yang orang-orang baik ini perlu dimaafkan. Tapi kalau benda yang berkait dengan kita katakan mungkin memberi kerosakan pada masyarakat, itu hal lain. Tapi tak ada kerosakan masyarakat. Dan kita pun boleh, contoh Tuan Syed, bila saya dengar Tuan Syed ada hutang tak bayar. Maka orang pun mungkin buruk-burukkan Tuan Syed, ni haji ni tak bayar hutang. Saya tolong bayarkan. Bayarkan jadi, ni Tuan Syed bayar saya kata. Saya tak kata saya bayar. Ini Tuan Syed bayar. Supaya reputasi Tuan Syed baik. Alhamdulillah. Jadi orang yang suka hina-hina hutang, dah bayar dah dia. Dia bayar lebih pula. Hutang RM10, RM100, dia bayar RM200. Dan saya tak kata saya bayar, ni Tuan Syed bayar. Dengan saya jaga reputasi orang baik-baik. Kadang-kadang kita Tuan Syed, orang-orang baik ni, dia terlepas pandang juga kesilapan dia. Terlepas pandang. Contoh macam, saya kata dia mungkin berhutang, dia tak ingat. Berhutang dia lupa. Tapi orang yang berhutang tu akan mungkin gunakan itu untuk memalukan dia. Memalukan dia. Jadi ada orang tahu, dia akan cuba tutup. Baik, ini perkataan akil. Baik, itu perkataan jahil. Jahil, bagaimana menangani. Baik, bila kita tengok ayat yang ke-64. Allah Ta'ala sebut sifat yang kedua. Sifat yang ketiga. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Iaitu orang-orang yang malamnya melakukan qiyamul lail. Perkataan yabitun, malam hari melakukan sujadan wa qiyamah, sujud dan berdiri. Disebut dulu kalimah sujud untuk menunjukkan mulianya sujud itu. Mengatasi berdiri itu. Disebutkan tempat yang paling mulia iaitu sujud. Diikuti dengan berdiri. Dengan maksud di sini adalah solat. Kerana sujud dan berdiri adalah watak atas sifat solat. Yang maksud ayat ini kata ulama ialah orang-orang yang at-tahajjudu lailan, melakukan tahajud pada waktu malam. Kata Hasan al-Basri, itu keadaan mereka pada waktu malam. Tetapi ketika mana mereka bersendirian, mengalir air mata mereka, membasahi pipi dan janggut mereka. Inilah orang ibadur rahman. Artinya mereka bukan sekadar siang digunakan waktu untuk mengingati Allah, pada malam hari yang biasa menjadi kerehatan, menjadi waktu orang rehat, waktu orang lupakan segala tugas dan tanggungjawab, yang mereka fikir cuma tidur, tiba-tiba mereka bangkit bangun untuk menunjukkan, melakukan tugas yang paling hebat, itu tugas perhambaan kepada Allah. Kerana orang-orang yang kita katakan ibad, orang-orang yang menjadi golongan hamba ini, mereka memang letak nilai pada waktu malam. Apatah lagi bila mereka belajar dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah perjalankan Rasulullah pada waktu malam. Pengajaran pada ayat dalam surah Isra' ayat yang pertama ialah kelebihan waktu malam. Bahkan waktu malam itu, kata ulama tafsir, dia berkait dalam pembentukan jiwa perhambaan. Bila Allah menyebut subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan malam, kata asra, berjalan malam dengan hambanya. Maka menunjukkan bahawa malam
ialah waktu masa yang boleh membentuk perhambaan seseorang pada Allah. Orang main jin tuan saya. Waktu mana seseorang main jin? Kita tanya orang jin, dia kata pagi. Orang jogging, waktu mana sesuai jogging sampai dapat kesan jogging? Orang pun kata pagi. Baik, sebutlah apa benda perkara yang boleh bentuk fizikal kita, kita ada waktu dia. Maka perkara yang membentuk rohani kita ialah waktunya malam. Dan yang membentuk rohani kita itu ialah solat. Sebab itu solat ini benda yang penting, khususnya pada waktu malam. Dan Nabi SAW sentiasa melaksanakan solat malam. Bukan solat malam bagi Rasulullah itu wajib. Bagi umatnya sunat. Maka Rasulullah sehingga Nabi kata, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'abu man kana qablakum. Hendaklah kamu melazimi qiyamul lail, ia jalan orang soleh sebelum kamu. Jalan orang soleh, kita nak jadi orang soleh, nak jadi ibadur rahman, maka sejuzuk malam gunakan untuk kita mengingati Allah. Sebagaimana disebut, sallu bil laili wala raka'atain, salatlah malam wala 2 rakaat. Yang keempat, sifat yang disebut ialah, ia disebut dengan bentuk doa, walladzina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam, iaitu hamba-hamba Allah ini yang senantiasa berdoa, wahai Tuhan kami, palingkan daripada kami, selamatkanlah kami daripada azab neraka Jahannam. Kerana azabnya ini, kata Allah dalam doa orang beriman ini, kerana azabnya ini membuat kebinasaan yang kekal. Inna azabaha kana gharama. Gharam, yakni kesakitannya tidak pernah hilang. Itu gharam. Kata Hasan al-Basri, semua kesakitan akan hilang, melainkan kesakitan api neraka tak hilang. Maksudnya kalau kita pening kepala, lepas tu sakit semua dah tak rasa pening. Kalau kita sakit kaki, lepas baik kaki dah tak rasa sakit. Allah. Sebab dia tidak bersifat gharaman. Apa maksud gharaman? Ai laziman atau mutalaziman. Sentiasa melekat dengan kita. Dalam ayat ini menunjukkan sifat keempat. Sifat ibadur rahman ialah al-khawfu min azabillah, sentiasa takut akan azab Allah. Sebab itu para sahabat, para tabi'in, bila mereka melihat api, mereka pingsan. Bila mereka dengar dengusan api, mereka pingsan. Kerana takut, teringat azab neraka. Allah. Ini baru azab dunia, ini baru api dunia macam ni panas. Bagaimana nanti api neraka? Mereka bila memandang api, tengok api jadi gerung dan takut. Sifat takutkan azab Allah ini sifat ibadur rahman. Jadi kita kena tanya, takut tak azab Allah? Kita kadang-kadang takut saman. Buang sampah merata, takut kena saman. Langgar lapi syarat, takut walaupun polis tak ada. Bawa laju, takut kena samang 300 melayang gitu saja je. Kita takut. Semua undang-undang manusia ni, kita takut. Nak berniaga, tak ada lesen, takut. Majlis bandaraya, majlis bandaran kacau kita. Habis rampas. Kita pun tak berani berniaga. Kalau berniaga juga takut-takut je. Nampak orang cepat-cepat kemas barang. Kita manusia tu, semua takut undang-undang. Tak pakai topeng, takut nanti kena denda 1,000. Tak buat itu. Tapi bila cerita tentang hukuman Allah azab Allah, tak rasa takut, berarti kita bukan ibadur rahman, bukan hamba Allah yang sebenar. Sebab itu kita mesti menghadirkan rasa takut pada azab Allah. Jadi bacalah kisah-kisah neraka. Dan selalu berdoa biar Allah lindungi kita dari neraka. Kata ulama, tidak ada seorang yang senantiasa berdoa supaya dilindungi daripada neraka, melainkan Allah Ta'ala akan menimbulkan rasa takutnya pada neraka. Sebab manusia bila ulang-ulang sebut Tuhan saya, dia akan makin takut. Ya Allah, jauhlah aku dari neraka, jauhlah aku dari neraka. Kan itu sunat kita selalu sebut dalam solat fardu kita. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, peliharalah aku daripada azab api neraka. Ajirni, peliharalah aku daripada azab api neraka. Bukan doa kita sebelum kita beri salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Rawahul Muslim, yang kita baca sebelum kita beri salam dan tahiyat akhir. Doa yang mustajab yang baginda sallallahu alaihi wasallam baca. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada azab neraka Jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan hidup dan kejahatan mati. Fitnah hidup dan fitnah mati. Yang melalaikan. Dan aku berlindung pada kamu daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi, orang ibadur rahman senantiasa mereka bimbangkan azab Allah Ta'ala. Lepas itu mereka cuba jaga diri mereka. Jangan buat benda yang Allah larang. Allah ancam kita dengan azab ni. Dan sifat yang kelima yang Allah Ta'ala sebut. Ustaz. Ya.
berkenaan dengan doa, berkenaan dengan ya walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, doa ibadur rahman yang sentiasa minta jauh daripada azab neraka ni, kalau kita nak jadikan amalan Ustaz boleh. Maksudnya kita nak selit dalam doa-doa kita nak ambil dekat mana sampai kat mana tu. Maksud bagi orang yang nak jadikan amalan Ustaz. Baik, semua doa-doa dalam Quran kita akan ambil daripada perkataan Rabbana. Kerana Rabbana munada, memohon pada Allah, ialah antara cara mendapat kemustajaban doa. Ini kita panggil iktibas. Iktibas itu mengambil mana-mana ayat Al-Quran dan dijadikan sebagai wirid dan juga dijadikan doa. Maka bila nak doa, kita ambil daripada perkataan Rabbana. Tak kira ayat mana, Rabbana hablana, Rabbana asrif anna, Rabbana la tu'akhidna, ataupun perkataan Rabbi. Rabbi anzilni munzala sidqin, ataupun dan lain-lain, sama ada Rabbana ataupun Rabbi. Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, dan lain-lain. Itu diambil daripada perkataan Rabbana atau Rabbi, Tuhan kami. Sebab bila kita menyuruh Allah, itu cara untuk dapat doa yang mustajab. Baik, kita lihat kepada sifat yang kelima yang Allah Ta'ala sebut, yang terkandung pada ayat yang ke-67. Bila Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Iaitu orang-orang yang bila dia membelanjakan hartanya, dia tidak membazir, dia tidak terlalu kedekut, maka dia berada di antara pertengahannya. Baik, perkataan infak di sini ialah orang-orang yang membelanjakan, menafkahkan harta mereka, yang meletakkan pada segala perkara yang menjadi keperluan mereka dunia dan akhirat. Ini perkataan infak di sini. Bukan infak pada yang bermaksud sedekah di sini, bukan. Kata Hasan Basri bahawa infak pada jalan Allah, laisa fil infaqi fi sabilillah saraf. Bila kita infak pada jalan Allah semua, kita tak panggil membazir. Maka ayat ni memberi maksud, walladzina iza anfaqu lam yusrifu, orang-orang yang bila mana dia berbelanja menggunakan wang, maka lam yusrifu, dia tak membazir, walam yaqturu, dia juga tak kedekut. Kata ulama tafsir, bila mana dia membelanjakan hartanya pada keperluan dan hajatnya, maka dia melihat dari sudut kemaslahatannya. Dia tak terlalu kedekut dengan keluarganya, anak bininya, dan dia juga tak terlalu melebihkan sangat sehingga isteri nampak lakiku ini ialah bank bergerak, ATM bergerak, suka nak shopping kat mana-mana pun. Akhirnya isteri pun belilah benda tak perlu, anak-anak pun beli benda tak perlu. Tak apa, ayah ni baik, kita beli semua Lazada tu, kita beli semua Shopee tu. Jadi setengah ayah tuan saya, dia memang tak kira. Ada setengah hamba Allah, dia kata, Ustaz, saya beri kad kredit ke kakak saya untuk dia belanja bebas. Saya dah peruntukkan 18,000 ke nak belanja. Oh, sedap kakak dia, kaya. Maka ini bahaya. Sebab itu ulama menyebut antara sifat mereka di sini ialah al-i'tidalu fil infaq, bersederhana dalam berbelanja. Infak, walaupun kalimah infak ni tuan saya, biasa kita guna maknanya untuk benda-benda yang dapat beri pahala. Banyakkan infak. Infak juga memberi maksud perbelanjaan. Apa dalam bahasa Arab kalau kita nak sebut belanja? Kita tanya orang, kaifa tunfiq amwalakum, macam mana awak belanja? Kaifa tasrif, ataupun macam mana awak gunakan duit awak. Maka infak ini maknanya semua perbelanjaan umum. Tapi kalau diinfak pada jalan Allah, maka tak sebut membazir atau Abu Bakar beri semua. Maka menunjukkan bahawa tiada pembaziran. Sebagaimana kata Hasan Basri, tiada infak pada jalan Allah itu pembaziran. Laisa fil infaqi fi sabilillahi sarafun. Kalau kita belanja pada benda baik, kita tak panggil bazir. Ustaz, saya nak bagi semua duit saya, boleh bagi semua. Tapi dalam hal-hal pengurusan diri, tuan saya nak beli rumah, nak beli kereta, nak pergi hotel, sekian-sekian, maka belanja tadi jangan melampau sangat, bahaya untuk ekonomi kita. Jangan kedekut sangat. Isteri nak pergi jalan bagi hotel bajet je, Allah, padahal mampu lebih pada tu. Saja kecil je. Kita anak ramai. Kecil bergelewat dalam rumah kecil tu. Jadi tak rasa macam melancong pula. Ini yang yakturu, kedekut pula. Wa kana baina dzalika qawama. Dia berada pada pertengahan. Baik, bila kita sebut perkataan qawama, iaitu bijak dan pengurusan. Golongan yang sebut qayyim, rajulun qayyim, orang bijak. Qawama, berbelanja bijak.
Kita kan selalu dengar kita belanja bijak lah. Sebab tu kita tuan Syed bila beli benda, kita belanja bijak. Barang mahal kita boleh beli murah pada waktu tertentu. Ni bijak lah kita. Barang ni biasa harga RM100 tapi dia ada promosi RM80 je. Beli RM80. Kadang saya tengok ada satu rancangan tuan Syed. Cara dia buat pertandingan siapa yang boleh belanja percuma setahun. Belanja percuma tanpa cara dia tak minta sedekah. Caranya dia akan lihat voucher-voucher, kupon-kupon yang ditawarkan oleh mana-mana syarikat. Maka dia kumpul voucher ni, akhirnya dia boleh berbelanja setahun tanpa keluarkan walau 1 sen. Jadi bijaklah tu. Kadang-kadang kita boleh dapat voucher tu, wah senang. Saya makan 2 kali, saya dapat percuma sekali katakan. Jadi saya dah jimat banyak orang yang 3 kali makan, 3 kali bayar. Saya basuh kereta 10 kali dapat free 5 kali contoh. Untung saya. Bijak belanja. Saya isi minyak pakai point. Point tadi saya boleh isi minyak balik. Jadi cerdik lah saya ada point RM30,000. Maka kalau RM3,045, saya ada nilai minyak RM450. Free. Saya boleh guna. Ini kawan bijak. Kita orang Islam sebenarnya memang orang yang bijak dalam berbelanja. Sehingga kita orang Islam kena, kita ada sifat qanaahnya lagi, kita ada sifat, segala sifat menjadikan kita bijak menguruskan ekonomi. Sebab kita tak berjudi, kita tak minum arak. Kita pun tak diajar belanja pada maksiat, main-main perempuan tak ada. Kita pun tak diajar belanja cara sombong-sombong. Orang yang belanja cara sombong tu saya, dia akan jadi cepat habis duit. Sebab dia nak tunjuk dia banyak duit. Dia pun duk tanding lah, saya banyak duit. Akhirnya dia rugi, akhirnya dia bankrupt. Kemudian kita sebut sifat yang keenam. Ustaz, minta maaf Ustaz. Walam tusrifu tadi, jangan bazir. Kadar bazir ni guna Ustaz. Mungkin ada pertama, membazir ni ni pertama bila kita letak duit kita pada perkara maksiat, maka membazir automatik. Letak je pada perkara maksiat, maka dia adalah pembaziran. Allahuakbar. Yang kedua, kita letakkan sesuatu lebih daripada kadar hajat kita, maka itu pembaziran. Contoh kita makan 2 lauk je, beli 4 lauk, 5 lauk, akhirnya tak makan. Maka itu pembaziran. Dan yang ketiga, bila mana kita berbelanja untuk menunjuk-nunjuk, maka itu pembaziran, sombong. Itu maksud pembaziran, israf. Pertama, setiap sen kita buat pada perkara maksiat, membazir. Setiap sen kita belanja di melebihi keperluan kita, maka itu juga membazir. Kita saya sebut tadi lauk nasi lah. Tapi kalau kita memang 3 lauk tu kita makan, tak membazir. Saya sak jenis selera. Kalau saya pergi kedai order mi 2 pinggang lagi, nasi goreng 2 pinggang, air fresh orange 3 gelas, bazir tak? Saya boleh habiskan ni. Sebab saya jenis 6,000 cc, 6,000 liter. Ya awak jenis enjin kancil kecil. Kita enjin Bugatti ni makan banyak. Kita pun enjin apa ni, kita katakan Lamborghini kita ni makan minyak banyak. Sebab kita berbeza bab makan. Tak sama, ada orang masya-Allah bila letak pinggan besar pun dia boleh habis. Tu ada kedai nasi goreng pinggan besar. Kampung saya ada air gelas besar. Seliter dia boleh minum habis. Masya-Allah. Kita tak boleh kata dia membazir. Membazir lah. Order banyak-banyak. Tak membazir kalau habis. Membazir. Jadi bila kita membazir, pertama maksiat. Yang kedua, melebihi keperluan kita. Yang ketiga, bila kita belanja secara sombong. Maka jadi membazir. Sombong. Kadar orang macam mana Ustaz? Orang gaji 4,000 dengan orang gaji 25,000, dia ada tak kadar perbezaan membazir dia? Sebab mungkin orang gaji banyak, dia keperluan tak apa dia pakai hak gini. Orang hak gaji kurang dia begini. Dia ada beza, di situ ada tak unsur-unsur bazir bagi orang gaji mahal tu? Baik, bila kita baca Al-Quran, bila Allah menyebut wa'alal musiri qadaru wa'alal muqtiri qadaru, orang yang lapang rezeki ikut kadar dia, orang yang susah ikut kadar dia. Dan bila kita baca hadis innallaha ahabba idza an'ama ala 'abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Allah Taala suka bila Allah beri satu nikmat, Allah nak tengok kesan nikmat padanya. Dan bila kita semua sepakat bahawa dalam
kehidupan manusia ada perbezaan kaya dengan miskin. Ia semenjak zaman Rasulullah, bukan sebelum ini sehingga zaman sekarang. Dan Rasulullah tidak pernah mengingkari cara hidup orang kaya dan tidak pernah mencela cara hidup orang miskin berdasarkan kemampuan. Ada sahabat rumahnya besar. Mereka jutawan. Bahkan jubah mereka juga mahal. Ini Abdul Rahman bin Auf, pakaiannya mahal. Nabi tak pernah mencela. Uthman bin Affan juga memakai pakaian yang bagus, tidak pernah dicela. Sebab itu memang satu perbezaan fitrah. Dan setiap orang dengan kemampuannya boleh buat belanja besar. Kalau dia boleh beli Mercedes, kita tak kata membazir, patut beli kancil dapat 20 buah. Maka itu bukan kenyataan yang betul. Kan ini kemampuan dia. Maka dia berat untuk rasa keselesaan dan dia beli. Dia naik business class, apalah membazir. Kalau naik ekonomi boleh 5 tempat. Business class 17,000, ekonomi 3,000. Contoh. Tak, itu kemampuan dia. Dia tak membazir. Membazir bila dia belanja benda haram. Dan di luar kemampuan dia. Sampai buat loan nak masuk business class, maka itu membazir. Aku tersebut membazir. Kalau dia memang mampu, kita tak boleh membazir. Jadi kita jangan manipulate ayat wala tubadzir tabzira. Jangan membazir tu. Membazir bukan ukuran kita, kalau dia beli macam ni lagi banyak. Apalah beli rumah banglo, kalau beli rumah teres boleh 80 buah. Membazir. Nah, dia tak membazir. Dia tak buat benda haram. Dia buat benda yang berdasarkan kemampuan dia. Dan dia pun tak buat kerana riak. Itu keselesaan dia. Bahkan saya katakan tak ada orang cela. Ada kehidupan ulama', ada ulama' yang hidup kaya. Ada ulama' yang sederhana. Bahkan zaman Umar Al-Khattab, ialah zaman pertama bila Amirul Mukminin Umar Al-Khattab beri gaji pada ustaz-ustaz yang ceramah. Oleh kerana ruqatul Islam wasi'ah, bila Islam makin luas, maka perlu dijalankan dakwah. Maka pada berdakwah dihantar di semua tempat. Ketika mana Umar mengenakan ataupun membayar sagu hati, para ulama berselisih. Ada yang nak terima, ada yang tak nak terima. Ada yang nak terima separuh. Ada 3 mazhab. Ada yang memang terima. Sebab bagi mereka tak ada masalah, bukan kami minta dia bagi. Dan Umar Khattab menjadikan wang sebagai cara perluasan Islam. Dan ulama-ulama ini gunakan wang tadi supaya mereka tidak sibuk dengan urusan lain. Yeah. Tak perlulah mereka cari benda, terpaksa kerja dia dapat wang ni, maka mereka boleh fokus pada dakwah. Sebagaimana sebagian sahabat macam Abdullah bin Mas'ud yang belanja dia ialah isteri dia. Isteri dia keluarkan duit untuk, sebab dia sebenarnya masih mengajar. Dia tak mungkin boleh bekerja kerana komitmennya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Tuan Syed, bila kita nak mengajar pun kita ada komitmen tinggi sebenarnya. Nak study, nak itu, nak ini. Masa kita berjam-jam kita gunakan. Maka kalau nak suruh kita kerja-kerja kemudian nak mengajar, tak mungkin kita boleh buat. Tak mungkin. Sebab itu negara maju ni profesor-profesor yang mengajar dia gaji yang tinggi. Profesor tak boleh buat kerja lain walaupun dia pakar fizik, pakar kimia, pakar perniagaan, mereka tak perlu meniaga, mereka cuma mengajar. Kami kerajaan yang akan bayar gaji. Atau dengan yuran ni bayar gaji. Ada ulama yang ambil separuh je berdasarkan keperluan. Ada yang bila diberi 10 dinar, mereka ambil 2 dinar, 3 dinar. Ada ulama tak nak ambil. Kerana Allah dah cukupkan rezeki dia, maka tak perlu dia ambil. Maka ketiga-tiga golongan ini tidak mencela antara satu sama lain. Masya Allah, Masya Allah. Tak mencela. Dia tuan-tuan tak salah kita nak pegang ini, pegang. Jangan mencela. Kalau orang tu tak nak buat benda ni, jangan cela ni, duk cela-cela, akhir bergaduh. Yang ni bahaya Tuan Syed. Bila kita suka cela-cela. Berbeza pandangan, saya tak nampak pun ada masalah besar. Tapi bila mencela, ya masalah besar. Ini menaikkan kita merendahkan pandangan orang lain. Kita hanya menyatakan kita je benar. Maka ini kesombongan yang amat jelas. Saya akan terangkan apa pandangan saya. Kalau orang berpuas hati, dia boleh ikut. Kalau tak berpuas hati, saya tetap beri laluan pada pendapat yang kedua. Yang mungkin tidak sependapat dengan saya. Itu saya katakan normal. Baik, kalau kita kaji lagi sifat, Allah Ta'ala sebut pada sifat ke-6. Pada ayat 60. Ustaz. Ya. Ustaz. Saya ni sekarang ni serba salah sekarang ni. Sebab jadual Ustaz sendiri pun Ustaz ada urusan juga. Cuma sekarang ni pukul 4.30 ni Ustaz. Adakah kita Ustaz nak sambung ataupun kita sambung minggu hadapan Ustaz? Sebab kita separuh sekarang ni. Separuh 5 Boleh. Saya tengah Ustaz tengah sedap ni tapi sebab takut masa Ustaz. Macam mana Ustaz? Kita nak terus ke ataupun kita sambung minggu depan? Kita sambung minggu depan insya-Allah.
Minta maaf sahabat-sahabat yang sedang menonton, kalau ikut Toko Pasir Gudang dia semangat nak sambung baca sana, tapi sebab jadual Ustaz sendiri pun saya minta maaf banyak ni Ya. sekat jalan ni. Masih. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya ayat berkenaan dengan ibadur rahman, tadi di awal tadi Ustaz kata ada 13 sifat kan. Jadi kita sekarang ni 11. kita sekarang ni siapa yang kelima Ustaz Ya, yang kelima. Ah, Al-i'tidalu fil infaq, bersederhana dalam berbelanja. ya, jadi memandangkan masa kita, alhamdulillah kita kupak sengah dah ni, dan insya-Allah saya rasa boleh Ustaz kita untuk minggu hadapan kita sambung separuh lagi Ustaz Ya, insya-Allah boleh. Minggu hadapan kita akan sambung, minggu depan kita akan sambung waktu pagi. Macam biasa insya-Allah pukul 9.30 pagi lah. Minggu depan 20 21. 20 Ustaz. 20 mungkin pagi tak sempat, mungkin petang juga kot. Boleh? Tapi kita maklumkan balik. Kita akan maklumkan dalam poster kita nantilah. Ataupun Ustaz, nampak pada petang ni ramai juga sahabat-sahabat bersama dalam 400 orang lebih ni. Kalau kita 3.30 4 macam ni juga minggu depan? Boleh. Can. Kan Kalau gitu insya-Allah untuk minggu hadapan tajuk kita Ibadur Rahman episod kedua, kita akan buat pukul 3.30 hingga 4.30 juga seperti ini insya-Allah. Insya-Allah. Dan kalau ada apa-apa perubahan pun kita akan maklumlah nanti. Sebelum kita bersiaran, tapi gitulah asalnya dulu. Untuk minggu hadapan 3.30 hingga pukul 4.30. Ustaz, tentang hadiah termomik, tentang hadiah motosikal tu kita bagi tahu akan datang ke Ustaz? InsyaAllah akan datang. Sebab saya dimaklumkan City Travel akan ada juga nanti hadiah-hadiah cabutan bertuah, hadiah-hadiah istimewa dekat-dekat nak Ramadan lagi, bukan itu saja. Alhamdulillah. Jadi kita kabar akan datanglah insya-Allah. Subhanallah, City Travel begitu bersungguh dah lah anjurkan majlis ilmu sebab Al-Fadhil Toko Pasir Gudang sendiri dengan City Travel merasakan bahawa bukan dua itu saja hadiah termomik dengan motosikal, tapi ada lagi hadiah-hadiah lain lagi yang kemuncak nanti dekat-dekat Ramadan nanti. Tapi Ustaz, berkenaan dengan tarikh yang bicara tu Haji Hazli baru ni, insya-Allah lah kan? Hak kita bicara baru ni tu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, alhamdulillah. Jadi saya rasa untuk hari ni Ustaz buat sedikit kesimpulan dulu Ustaz sebelum kita berakhir. Baik, kesimpulan ni lah, kita memang kat dunia cenderung untuk mendapat anugerah. Cenderung untuk mendapat pengiktirafan, cenderung untuk mendapat pujian dan sanjungan, kan itu sifat manusia. Marilah kita melihat kepada anugerah yang lebih agung pada anugerah dunia yang sementara. Semua anugerah-anugerah yang kita dapat atas dunia cuma sementara. Sekalipun orang tu dapat anugerah tertinggi negara, profesor ulung, profesor negara, profesor itu, profesor ini, datuk itu, datuk ini, tapi ia semua di dunia, akhirnya habis di situ. Maka kita nak dapat anugerah yang memberinya ialah pemilik agung, pemilik sekalian raja-raja dan raja kepada sekalian raja, zat yang esa, Tuhan yang agung, yang nak beri kepada kita satu pingat yang hebat namanya Ibadur Rahman. Jadi kita sama-sama berusaha untuk mendapat anugerah ini, kerana anugerah ini tidak terhad. Dia berikan pada siapa sahaja yang nak. Bukan anugerah yang cuma golongan tertentu, kelompok tertentu, pada semua yang nak. Sebagaimana kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga, melainkan yang tak nak masuk. Bahkan kita katakan semua orang akan menjadi Ibadur Rahman, melainkan yang tak nak. Semoga kita tidak menjadi golongan yang tak nak. Kita nak golongan yang hendak menjadi Ibadur Rahman, insya-Allah ta'ala. Allah Akbar. Terima kasih banyak Al-Fadhil Toko Pasir Gudang di atas penjelasan tentang sifat-sifat Ibadur Rahman. Kita dah mulakan mihwar perjalanan kita dan hari ini kita sempat separuh 5 sifat. InsyaAllah minggu hadapan hari Ahad insyaAllah masa yang sama 3.30 sampai 4.30 ni kita akan sambung
insya-Allah kita akan sambung lagi bahagian yang kedua, sifat-sifat ibadur rahman. Ustaz, minta maaf banyak Ustaz. Sama-sama. Masalah ni. Dan pada sahabat-sahabat sekalian, Ustaz, saya teruskan dengan jawapan sekejap Ustaz. Okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana rimuh dulu Ustaz Ya, sila. Ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita bersama pada petang ni, dan sebagaimana biasa saya nak umumkan ini hadiah pada kita akan pilih lagi petang ni, hadiah untuk menerima kapsul Zaitun Gold ini untuk 6 orang. Siapa yang belum terima, kita ini sponsor daripada pihak City Travel. Tolong tulis di ruangan komen. Ini percuma kapsul Zaitun. Untuk 6 orang penerima, percuma. Kapsul Zaitun ni dia baik untuk orang sakit-sakit sendi, sakit-sakit lengan-lengan badan, yang ada masalah kolesterol, yang ada masalah kulit. Dia baik untuk antioksida ni, Zaitun. Siapa yang nak kapsul olive oil ni, minyak Zaitun Gold, percuma, yang disponsor oleh City Travel, tulis di ruangan komen, saya nak kapsul Zaitun. Okey. Feldawati Muhammad. Sila PM kepada saya, nama, alamat, nombor telefon. Nur Azura. Okey, 6 orang. 6 orang. Nur Izati Sukmin. Okey. Sila PM kepada saya, nama, alamat, nombor telefon. Sila. Zalina Abdullah Azmi. Okey, Ferdawati Muhammad, Nur Azura, Nur Izati Sukmin, Zalina Abdullah Azmi. Suhaimi Al-Jabalain. Oh, cantik nama dia. Suhaimi Al-Jabalain. Okey. Nur Ferdawati Muhammad, Nur Azura, Nur Izati Sukmin, Zalina Abdullah, Suhaimi Al-Jabalain. Khairun Nisa Jazman. Khairun Nisa Jasman. Okey. 0132060344. WhatsApp, nama, alamat, nombor handphone. Okey, ni. Ini penerima-penerima. Fadawati Muhammad, Nur Azura, Nur Izati Sukmin, Zalina Abdullah Azmi, Suhaimi Al-Jabalain, Khairun Nisa Jasman. Okey, ini penerima Zaitun Gold untuk minggu ini. Ini disponsor oleh City Travel Sendirian Berhad. Jadi ini nama-nama penerima. Sila WhatsApp ke nombor telefon ini sekarang. 013-206-0344. Jadi sila WhatsApp sekarang. Kalau sama ada nak WhatsApp ataupun PM ke page saya pun boleh. InsyaAllah. Suhaimi Al-Jabalain, WhatsApp sekarang. Print screen dulu. Print screen, ambil nombor telefon ni 013-206-0344. WhatsApp, nama, nombor telefon, alamat. Yang ni insya-Allah kita akan post besok. Zaitun Gold, orang ada masalah kolesterol, sakit-sakit sendi, sakit-sakit tulang, untuk mengelokkan moisturize kulit. Okey. Jadi sekadar ini pertemuan kita pada petang ini. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung sifat-sifat ibadur rahman. Kita sambung pukul 3.30 petang hingga 4.30 petang minggu hadapan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. तू ही मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, तू ही मेरी मौला। Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Azman bin Haji Zaman selaku pengurus operasi Siti Limo. Di sini saya mempersembahkan